Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So dalam video aku sebelum ni aku dah kongsikan beberapa smartphone yang boleh dikira gagal. Dan kalau korang belum tonton lagi video tu, korang boleh tonton video tu lepas je habis tonton video ni. Dan smartphone tu memang agak menarik lah bagi aku, walaupun dia boleh dikonsider sebagai gagal kan. Dan untuk video kali ni aku akan kongsikan pula antara smartphone ataupun brand yang sangat-sangat padu tapi dia tak masuk pasaran rasmi di Malaysia. Dia hanya dijual di pasaran luas saja seperti US ke Singapura ke ataupun China lah. Dan tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Brand smartphone yang pertama adalah Vivo IQ. Nama pun dah susah nak sebut. Macam mana lah diorang boleh decide nak pilih nama Vivo Vivo IQ. So IQ ni adalah sub brand daripada Vivo, which is dia memfokuskan kepada gaming smartphone dengan spesifikasi yang memang sangat-sangat padu, yang boleh dikira sebagai macam flagship killer lah kalau dia masuk Malaysia kan. Ada level-level macam Poco, macam Realme. Tapi in terms of dia punya design ataupun rekaan tu, dia masih ada DNA daripada smartphone Vivo lah. Dia punya design kamera ke ataupun back panel dia ataupun screen dia apa semua. Cuma dari segi spesifikasi ataupun tawaran harga tu memang dia jauh beza lah daripada smartphone Vivo. Sebab dekat Malaysia, Vivo dia macam memfokuskan kepada smartphone kelas mid-range yang premium, which is dia punya spesifikasi tu memang sangat-sangat padu. Tapi in terms dia punya chipset, dia pakai yang mid-range punya untuk smartphone kat Vivo kat Malaysia lah kan. Tapi untuk tech enthusiast, aku rasa Vivo IQ ni dia macam satu pilihan yang terbaik jugalah untuk diorang. Tapi malangnya Vivo IQ ni dia tak rasmi dia bawa masuk ke Malaysia. Tapi ada juga seller-seller yang bawa masuk di Malaysia dengan harga yang sangat berpatutan untuk nak dibeli lah. Contoh macam IQ 3 Neo sebelum ni. So dia menggunakan Snapdragon 865 dan juga rangkaian 5G. Bateri pun besar, ada fast charging, dia punya screen cantik apa semua. Tapi harga dia bila seller bawa masuk Malaysia, harga dia dalam 1,600 ke 1,700 saja. Snapdragon 865 dengan rangkaian 5G, korang boleh imagine tak harga dia 1,600 ke 1,700. Itu untuk 6GB RAM lah. Tapi untuk 8GB RAM, aku tengok harga dia sekitar 1,800 ke 1,900 macam tu. Still murah, masih murah So kalau kita nak bandingkan dengan Poco F2 Pro, dia lagi murah lah daripada Poco F2 Pro sebenarnya harga dia. So that's why Vivo IQ ni boleh dikonsider sebagai smartphone yang memang sangat-sangat padu dengan spesifikasi dia dan juga harga yang sangat berpatutan. Tapi malangnya dia hanya dijual di pasaran China saja. Tapi kalau korang nak beli, boleh juga. Korang boleh beli dekat seller-seller yang bawa masuk di Malaysia lah. Still boleh install Google Play Store apa semua, itu tak perlu risau. Cuma dia punya UI itulah China ROM punya kan. Brand seterusnya adalah Google Pixel. Dan aku pasti kebanyakan orang dekat Malaysia ni dah kenal jenama Google Pixel ni, dan dia agak famous lah walaupun dia tak rasmi di pasaran Malaysia. So untuk sejarah Google Pixel ni, sebenarnya awalnya dia diperkenalkan dengan nama Google Nexus yang berkolaborasi dengan jenama luar seperti Samsung, jenama smartphone lah seperti Samsung, HTC, LG, Huawei dan pelbagai lagi jenama yang diorang berkolaborasi untuk hasilkan Nexus series. Dan Nexus terakhir adalah Nexus Huawei 6P. Tapi apa purpose sebenarnya Google keluarkan Nexus series ni? Dan bagi aku tengok yang Nexus series ni dia lebih memfokuskan kepada kehebatan software tu sendirilah. Ataupun kita boleh gelar sebagai software dia tu memang nampak lebih kemas, nampak lebih clean, dan spek dia tu tak adalah terlalu padu sangat, tapi still consider bagus jugalah untuk Nexus series. Dan paling penting sekali adalah dia punya software. Selepas dia Nexus series, Google fokus keluarkan Google Pixel yang pertama dan juga yang kedua. Yang pertama dululah. So Google Pixel yang pertama dulu, dia masih berkolaborasi dengan syarikat HTC, tapi dia tak gunakan nama Nexus HTC, tapi dia gunakan nama Google Pixel. So masa tu bermulalah era Google Pixel, which is dia memfamouskan, dia mempopularkan rekaan satu kamera dengan kualiti gambar yang memang sangat padu masa tu. Memang aku rasa masa tu smartphone dah start gunakan 2 kamera ataupun 3 kamera kan, tapi Google Pixel masih keluarkan smartphone dengan satu kamera. Sebab untuk Google Pixel ni, macam aku cakap awal tadi, dia tak fokus sangat dekat hardware, tapi dia fokus lebih kepada software. So disebabkan software Google Camera tu, Gcam tu bagus, so that's why Google Pixel ni dapat menghasilkan kualiti image yang memang terbaik walaupun dia hanya menggunakan satu lensa kamera saja. So kekuatan sebenar untuk Google Pixel ni, dia bukannya pada dia punya specs ke, bateri ke, design ke. Kalau nak cakap pasal design ni, memang dia agak hodoh lah kalau kita bandingkan dengan design phone lain ni kan. Dan dia memang nampak lah dia lari sikit daripada bayang-bayang phone Android lain. So that's why design itu memang agak unik, dan korang boleh nampak design tu dekat Google Pixel saja. Macam warna panda yang ada pada Google
Google Pixel 2 masa tu memang menarik lah. Aku memang suka gila warna panda tu. Dan juga rekaan notch tu Google Pixel still follow, tapi notch dia memang lain pada lain. Dan masa tu Google Pixel 3 XL menerima kritikan yang sangat hebat jugalah daripada peminat-peminat Google series kan masa tu kan, sebab dia punya rekaan notch yang memang tebal apa semua. Dan lepas tu dia keluarkan Google Pixel 4 pula. Tapi satu je masalah sikit, masa tu walaupun kebanyakan smartphone dah keluarkan kamera ultra wide, tapi dia tak keluarkan dengan kamera ultra wide, tapi dia ganti, dia letakkan kamera telefoto. Dia kata kamera telefoto tu lagi penting daripada kamera ultra wide. Tapi Google Pixel ni dia punya harga tak adalah murah sangat pun. Harga dia agak mahal jugalah, walaupun Pixel 5 tu mid range, tapi harga dia kelas flagship. Itulah Google Pixel. Dan aku boleh consider yang Google Pixel ni dia macam iPhone tapi versi Android. Dia ada peminat dia sendiri, ada Pixel Fact lah, ada dia punya identity dia, marketing strategi dia lain sikit daripada phone Android yang lain sekarang ni kan. So dia punya OS pun berbeza, which is dia lebih kemas, dia lebih macam clean, lebih lancar lah. And then dia punya OS support pun lebih lama lah daripada kebanyakan phone Android yang ada di pasaran sekarang ni, which is tak silap aku dalam 3 tahun macam tu kot dia punya OS support. Tapi untuk Android sekarang ni kebiasaannya 2 tahun saja. So itu mengenai sejarah Google Pixel. Malangnya dia tak rasmi di pasaran Malaysia. Kalau korang nak beli, korang boleh beli dekat seller yang bawa masuk Malaysia ataupun dekat Singapura lah paling dekat. Brand seterusnya pula adalah LG. Yes, LG. Kalau kita kenali LG kat Malaysia ni, kita lebih tahu yang LG ni dia mengeluarkan dan juga menjual barangan elektronik seperti TV ke, monitor ke, apa lagi, peta ais, mesin basuh dan pelbagai lagi barangan elektronik daripada LG yang memang cukup berkualiti. Tapi malangnya LG ni sebenarnya ada smartphone, tapi dia tak bawa smartphone dia ke pasaran Malaysia. So dia hanya bawa dan fokus barangan elektronik saja di pasaran Malaysia. Sebenarnya LG ni masih keluarkan smartphone seperti smartphone terbaru yang berinovasi dia orang seperti LG Wing dan juga LG G8X. So dari segi skrin dia tu ada sedikit kelainan lah daripada smartphone yang ada di pasaran sekarang ni kan. Tapi still tak dapat sambutan. Aku pun tak tahu kenapa. Yang aku nampak dapat sambutan dia punya TV, dia punya monitor. Dua tu je. Tapi aku boleh katakan ni yang smartphone daripada LG ni memang semuanya padu-padu, dah cukup berinovasi dan cukup unik lah untuk kita nak gunakan, walaupun dia nampak pelik kan, tapi harga dia tu lah agak tinggi jugalah kan untuk brand LG ni. Dan kalau korang nak beli LG, tak silap aku ada je penjual yang jual LG yang second macam LG G8 ke, and macam-macam jenis LG punya version lah yang maybe korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni dengan harga yang lebih murah sekarang ni, walaupun spesifikasi dia cukup padu kan. So that's why aku rasa kalau LG masuk Malaysia okey, cuma itulah mungkin dia susah nak survive lah sebab phone-phone Malaysia ni dia makin lama makin cepat growing tau. Brand seterusnya adalah Nubia yang dimiliki oleh ZTE. So kalau kita nak recap balik sejarah ZTE ni, dia memang satu company yang established lah dekat Malaysia, yang famous dengan modem, wifi, router dan pelbagai lagi lah. Tapi ZTE ni juga ada jual smartphone dekat Malaysia sebelum ni. Agak famous juga masa tu, tapi itulah dia macam kejap je keluar smartphone dekat Malaysia. Lepas tu dah tak adalah sampai sekarang ni. Tapi aku bukan nak cerita pasal ZTE, aku nak cerita mengenai Nubia. So Nubia ni kalau kita nak recap balik sejarah dia dekat Malaysia, yes, Nubia ni pernah jual smartphone dekat Malaysia. Pernah ada office dekat Loyat level 1 tak silap aku, sebab aku pernah lalu dekat depan office dia dan aku tengok macam kedai apa ni? Rupanya kedai Nubia dah. And then aku nampak ada gambar Cristiano Ronaldo semua kan. So sebab CR7 dia jadi duta untuk Nubia. Nubia pernah dekat Malaysia, tapi malangnya Nubia masa tu dia macam underdog punya company lah. Dia macam tak berapa famous sangat. Aku tak tahu disebabkan oleh marketing cost ke, team dia macam kurang ke. So walaupun Nubia ni ada jual smartphone sebelum ni dekat Malaysia, tapi dia macam tak dapat sambutan. Dan akhirnya aku tengok office Nubia dekat Loyat apa semua memang dah tak ada. Tak tahu dah pindah ke, dah tutup ke. Tapi setakat hari ni jenama Nubia memang dah tak dengar langsung dah dekat Malaysia. Tapi Nubia dekat China masih aktif lagi keluarkan smartphone yang memang cukup padu. Walaupun Nubia ni dia jenama underdog, aku rasa aku lebih kenal Nubia ni dengan jenama Red Magic. Yes, Red Magic. Satu smartphone gaming memang cukup padu in terms of dia punya specs, harga memang cukup berpatutan dan juga design yang memang sangat-sangat elegan, cantik dan juga garang. Disebabkan oleh Red Magic ni juga, Nubia punya jenama tu memang mencanak-canak lah dia punya populariti tu naik kan. Even dekat US pun dah start kenal Nubia punya brand. Tapi Nubia ni juga ada keluarkan smartphone yang berinovasi seperti Z20, model dia punya smartphone lah. So Z20 tu dia punya skrin tu memang nampak unik gila dan nampak sangat lain daripada lain sebab skrin dia pada bahagian depan dan juga pada bahagian belakang.
Selain itu juga Nubia ada keluarkan smartwatch yang digelar sebagai Nubia Watch dengan skrin fleksibel, memang sangat unik. So gaming smartphone pada Nubia paling famous sekali setakat hari ini dan paling power sekali yang pernah gunakan adalah Nubia Red Magic 5G. Walaupun Nubia Red Magic 5G tu dia punya specs tu memang cukup padu, tapi aku tengok seller bawa masuk Malaysia harga dia memang sangat berpatutan lah, which is dalam 2,400 ke 2,600 macam tu je harga Red Magic 5G masa tu. So dia punya chipset pun memang kelas flagship, dia punya bateri padu, dia punya kamera pun boleh tahan jugalah, and then dia punya design memang sangat-sangat cantik masa tu. So aku memang suka gila dengan Nubia Red Magic punya smartphone. Cuma malangnya Nubia Red Magic ni tak rasmi di pasaran Malaysia. So kalau korang nak beli Nubia Red Magic, korang boleh beli dekat seller-seller yang bawa masuk daripada China ke Malaysia lah. Harga untuk Nubia Red Magic yang seller bawa masuk Malaysia pun boleh dengar lagi lah, boleh beli lagi lah. Untuk harga dia bawah 3,000 macam tu je, walaupun dia kelas flagship dan walaupun dia punya specs tu padu. So guys, itu saja antara 4 brand smartphone yang boleh dikira padu tapi malangnya dia tak masuk pasaran rasmi di Malaysia. So kalau korang nak beli, macam biasalah korang boleh beli kat seller ataupun yelah kat seller yang bawa masuk Malaysia lah kan, ataupun dekat Singapura ataupun dekat China ataupun dekat US lah kan. So antara keempat-empat tu untuk brand iQOO dan juga brand Nubia, korang akan dapat China ROM lah, which is korang still boleh gunakan Play Store, cuma korang nak kena install sendiri. Manakala untuk Google Pixel boleh je gunakan dekat Malaysia walaupun dia versi import, dan pastikan dia unlock version lah. Manakala untuk LG pula tak silap aku boleh juga dekat Malaysia, tak ada masalah pun. So itu saja untuk video kali ini, dan kalau ada sebarang penambahan korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Like, komen dan share video ni, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.